Ustaz. Okay. Okay. So, um, sharing ni dari M&M sebenarnya, M20. So, bila dia orang share, bila financial expert tu share kan, rasa macam very simple and memang client akan go for high sum covered. So macam ni dia punya cara dia. I just make benda ni macam simple tau. Maksudnya I just adunkan dengan my style. Taklah ada pasal ikut dia, tapi I adunkan ikut my cara dan dia just ni lah, just ikut kesesuaian lah. So, share screen. Okay, nampak tak? Nampak? Okay. So, macam ni tau. Sekejap. Okay. Yang ni sesuai lah nak share dekat VIP ke, nak share dekat kawan ke kan. Nak share dekat siapa-siapa pun memang sesuai lah. Okay, contohnya macam ni. Okay, apa nama dia? Apa nama prospek tu? Kan? Okay Syafiq, thank you so much sebab sudah jumpa aku lah. Dia apa kawan Kawan Bukan kakak, okay. Oh Syafiq, thank you so much lah sebab datang hari ni. So memang I'm sure kita jumpa hari ni pun memang Syafiq nak tahu pasal plan kan. So before kita bercakap pasal plan, sebenarnya apa yang menyebabkan Syafiq betul-betul concern nak ambil plan takaful hibah ni? Boleh tak cerita sikit? Hmm. Hmm. I see. Okay. Actually, apa yang Syafiq cakap tu, we are at the same line lah. Kita memang berada di the same language lah sekarang ni. And sebab memang rata-rata pun ramai yang jumpa saya sebab benda ni lah. Sebab ada family kan. Maksudnya ada backup plan lah kan untuk for your family kan. Okay. So, sebenarnya sebelum cerita pasal benda tu, okay. Syafiq tahu tak sebenarnya hibah takaful ni adalah salah satu uh, salah satu instrumen penting dalam kita punya financial planning part. Tahu tak? Okay. So sebenarnya kita ada banyak ni lah. Maksudnya kalau cerita pasal financial part tu memang sangat-sangat besar lah, big definition lah. Okay. Cuma apa yang kita nak bincang hari ni adalah dia berkaitan dengan okay, wealth protection planning. Okay. Yang ni sebenarnya. Okay. So ini ada dalam kita punya financial planning lah. Okay. So hari ni saya akan sentuh pasal benda ni. Okay. Okay. Okay, seterusnya nak tahu tak kenapa kebanyakan dari klien-klien saya ataupun orang yang cari saya lah untuk dapatkan hibah takaful ni disebabkan apa reason-reasonnya selain daripada family tadi? Nak tahu tak? Okay. Yang pertama, okay, kita sebutkan ni 3D. 3D. Okay, 3D. Yang pertama ialah sebab dependent. Okay. So Syafiq ada tanggungan kan? Ada dependence kan? Okay. So ini yang pertama lah.
Yang pertama sebab orang ambil hibah takaful ataupun ambil life insurance, dalam bahasa konvensional life insurance lah, ataupun life hibah takaful, disebabkan dia orang ada tanggungan. Termasuklah Syafiq lah yang pertama. Okey, boleh tak tahu, boleh tak nak tahu apa ni, siapa dependent Syafiq sekarang? Isteri, okey. Okey, anak tiga orang. Anak pertama nama apa? Tak apalah, ya, percaya. Okey, Ashraf. Okey, kedua? Okey, dah. Tiga, Aris. Okey, so ini adalah tanggungan Syafiq lah. Alright, so ada 5 orang. Mak ayah so far ada bagi tak, ada ni tak, ada tanggungan lagi tak? Ada so mak ayah memang tak bagi apa-apa, memang tak menanggung mak ayah lah sekarang ni. Okey, baik. So ada satu adik-beradik ke ada tak? Okey, alright. So ada 4 lah 1, 2, 3, 4. Okey. So ini yang pertama lah, dia yang pertama. So kalau okey, reason kedua kenapa orang ambil ataupun klien-klien saya ambil Jabatan Kafun ni, di kedua ialah debts. Okay. Syafiq, so far ada berapa hutang tak? Hutang dengan bank? Ada? Kereta, rumah, personal loan. Okay. Okey, hutang belajar ada lagi? Dah habis lah. Okey. Ada tak, so far ada tak hutang dengan kerajaan lagi? Contoh macam LHDN ke? Ada Okey. So ada 3 lah hutang ni 3 hutang Alright. 1, 2, 3 lah. Okey. Last but not least, yang ketiga ialah dream. Okey. Syafiq ada dreams tak? Okey. So apa sebenarnya hasrat ataupun impian Syafiq lah? Apa banyak dreams kan? Okey, apa Syafiq dreams? Apa Syafiq punya dreams? Boleh tak share sikit? Okey. Okey, lagi? Okay. Yang apa travel around the world ni gimana? Europe Okey. Okey, apa lagi dreams lain? Okey, financial freedom maksudnya nak retire lah, retire dengan apa? Dengan selesa lah, betul? Okey. Okey. Okey, dream lain contoh untuk anak-anak macam mana? Ada tak impian untuk anak-anak? Belajar. Okey, maksudnya tiga-tiga anak lah senang-senang belajar Okey. Okey. Child education lah Education. Eh, University. Okey. Apa lagi dreams atau impian Syafiq? Pokok lah Syafiq ni. Pergi haji ke kan? Pergi haji Pergi haji atau umrah. Okey. Apa lagi? Ada tak impian-impian lain? Okey. Itu Okey. Alright. Contoh lain macam charity ke kan, kalau nak buat charity ke, itu kalau macam ada jumpa PVIP kan, ada orang kan looking forward itulah macam nak bahan nak sedekah dekat charity ke, anak yatim ke, macam itulah. Okey,
So yang ini adalah the reason apa yang Syafiq cerita ni, this is your actually you punya bahagian lah. Okay, you ada dependence, you ada hutang, you ada impian yang masih lagi belum tertunai. So the reason why klien-klien saya ambil takaful ataupun ambil hibah takaful ni because of this tiga-tiga lah. Cuma penjelasan semua-semua ni yang pertama ni kan, yang kedua ni dan ni, ini semua adalah apa yang dihasratkan lah. Apa yang uh, apa yang Syafiq hasratkan lah. Okay. Impian lah, impian dia. Impian dan hasrat lah macam tu kan. So apa dia nak. Okay. So maksudnya apa yang disebut tu kena catat tau one by one. Catat one by one. Banyak-banyak pun tak apa. Okay. Sebab ini proses masa fact find lah. Proses. Dia apa sikit sebanyak dia memang kita buat ala-ala fact find jugalah untuk dia. Kan? Apa dia nak kan. So kadang-kadang apa dia nak tu dia tak pernah cerita kan. Kita tahu kita share presentation kan tapi kita tahu apa dia nak. So this is what he wants lah, apa yang dia nak. Okay. Lepas tu Pak An, habis ni kan. Habis ni, okay. So this is apa yang Syafiq nak lah. Okay. Tiga perkara lah. Okay. So kita pergi yang pertama. Yang pertama. Okay. Tahu tak? Kenapa apa pentingnya ada apa ada backup plan untuk dependence, untuk family dia. Kenapa penting? Betul. Okey, so baiklah. Okey, yang pertama kan sebenarnya untuk family continuation, family income continuation. Kena sebab yang pertama. Okay. Jadi if anything happen pada Syafiq, kan, your family, isteri, 3 orang anak, ada income diorang ni terjamin. Maksudnya diorang punya kehidupan selepas ni terjamin. Whatever happen to you, tak kisahlah you bagaimana keadaan you sekalipun, tapi family income contribution ni memang still ada. Okay. Walaupun you dah pergi kan. So ini lebih kepada that lah. Okay. Yang kedua apa? Agak kenapa you kena ada something for your family. Yang kedua ni apa? Yang first tadi family income continuation kan. Yang kedua ialah family lifestyle maintenance. Okay, maintenance itu apa? Okay, so family maintenance ni not only for your family but also for you. Family you. Okay, lebih kepada let's say kalau you tak pergi, you tak meninggal, tapi you still hidup. Cuma you tak mampu bekerja. You tak boleh nak generate income. Okay. So, bila berlaku macam tu, you kena make sure lifestyle you masih lagi maintain dan juga family pun kena maintain juga macam biasa. So, dua ni adalah reason kenapa you kena ada, kita semua kena sediakan protection untuk family, dependent kita lah. Which yang pertama, untuk make sure income family kita still ada stream of guarantee income lah. Ada income yang mengalir dekat family kita, dekat isteri dan anak-anak, isteri dan anak-anak. Yang kedua ialah untuk make sure lifestyle kita tu remain lah, maksudnya terjaga. Kalau kita tak boleh kerja tapi kita still boleh look after diri sendiri dan juga family. Ni yang kedua lah. Ini sebab yang pertama, yang kedua. Okay. Sekarang ni, buka satu lagi page kan macam ni.
Okey. So sekarang ni kita buat macam ni lah. Okay, kita nak bantu you punya keperluan lah. Okay, macam mana you nak bantu family ni kan. Okay, so buat macam ni. Ini yang pertama dependent. So you buat kotak macam ni. Mana ni? Kau patutlah silap. Ya Allah. Ni. Okay. 1, 2, 3, 4. Baru tak dekat depan dia. Sebab nak bagi tunjuk dia punya needs lah. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 1, 2. Macam ni. Okay. So apa pengisahan dalam ni? Okay. Boleh buat kotak macam ni kan? Kotak macam ni sebab dia berkaitan dengan ni lah. Berkaitan dengan berapa orang lah. Ni spouse. Isteri lah. Isteri. Anak pertama. Kalau nama anak tu lagi bagus lah. Anak pertama kan. Terus letak nama anak lah. Child. Second. Child. Three. Okay. So ni siapa ni? Who lah. Ni who. Siapa. Dependent. Okay. So kotak yang kedua. How long. Okay. Kalau ni pada years lah. Ni pada years. Why? Okay. How much? How much? Okay. Nombor ni TSA. TSA ni total sum assured. Okay. So bila buat macam ni kan tanya dengan dia. Okay. Okay Syafiq. Sekarang ni kita nak go into details untuk for your family lah kan. Okay. Kita tengok. Ini kita pergi yang pertama lah. Contoh kalau berlaku yang tadi dah apa, untuk family income continuation. Family income continuation. Okay. So sekarang ni okay, umur Syafiq berapa sekarang? 36 kan? Okay. Now umur you 36 kan? Okay. Tadi you kata income you lebih kurang berapa tadi? 8,000 8,000 kan? Okay. Okay. Income 8,000 sebulan lah ataupun setahun 96,000. 96K. Okay. Okay, sekarang ni how much ini terbalik apa kan? Sorry, ini terbalik. Dia kena kat sini. Allah. Okay. Sekarang ni, okay, umur you sekarang 36. Okay. How much you nak make, okay, you can this because wife you, anak-anak you semua adalah tanggungan you. Kan? I'm sure bila dalam tanggungan you ada allocation yang you bagi dekat diorang. Kan? Every month ke, every year ke, macam mana lah you bagi pada anak wife dan anak-anak lah. Okay. So how much yang you bagi pada wife you at the moment? 1,000 sebulan. Maksudnya you bagi nafkah 1,000 lah So setahun 12,000 lah.
Okey. Okey. 11,000 kita ambil sampai umur you, okey, Wahyu tak bekerja. Eh? Okey. Sama ada kerja, kerja tak ataupun tak kerja, you nak bagi pada you nak bagi wife you RM1,000 lah basically. Maksudnya you dapat income RM8,000, you nak bagi dia RM1,000. Okey. Seandainya semalam esok hari terakhir you, kan? You still nak make sure dia punya income ataupun you punya dia punya allowance tu masih lagi continue. Betul tak? Betul RM1,000 lah. Okey, now kita tengok kat sini RM1,000 darat dengan 12,000 darat dengan uh, you of course bila we talk about family income continuation ni, kita nak make sure uh, you still bagi dekat wife you sampai you bersara lah, betul tak? So sampai bersara umur bersara 60 tahun. Kan? So ada lagi 20 years, betul tak? Kan? Okey, cuba you kira 12,000 darat dengan 24 tahun. Hmm. Okey, 288 kan? Okey, 288. Okey, okey, 288. Betul. Okey, memang kena ambil sampai umur 60 tahun. Okey, sebab kita nak make sure income tu continuous. Kan? Okey, sebab memang basically ialah kalau macam kita bekerja kan, kalau macam you kerja sampai umur 60 years old kan. Memang kalau kerja government memang sampai umur 60 lah, masa umur retirement. Okey, memang kita nak ambil umur sampai retirement age lah. Okey. So, ini apa yang you nak bagi pada family you atau pada you punya spouse. Okey. So 12,000 darat dengan 24 tahun bermakna 28K Okey, macam ni Tolong 24 years. Eh. Okey. Ini untuk your spouse kan. Okey, untuk anak pertama, how much you spend untuk dia every monthly basis untuk setiap orang anak? Okey, RM400 kan. So sesepak 4,800 lah. 4,800 darab dengan 12, 4,800 darab dengan, okey. Itu how much lah. Okey. You rasa sampai bila you nak sponsor anak you ni? Okay, anak you akan betul-betul independent masa umur berapa? Attending to what age? 25 kan? Biasa dia orang habis universiti 25, betul tak? Kan? Maintain bagi dia orang ini nak maintain bagi dia orang every month ada something lah kan, untuk dia orang punya apa, untuk dia orang punya at least ada something, seolah-olah walaupun you tak ada, anak you still dapat lagi maintain dia punya income tu kan. Okay, so untuk anak yang pertama ni you bagi RM400 kan, so setahun 4,800. Anak yang pertama ni umur apa? 12 tahun. Anak kedua 10. Anak ketiga 2 tahun. Okay, so 12 tahun nak sampai ke umur 25 tahun, how many years? 3 tahun. Anak nombor 2 15 tahun. 2 tahun kan? Okay, anak nombor 3 23 tahun. Betul tak? Okay, so you bagi memang sama lah semua, RM400 lah kita katakan lah. RM4,800 dapat 13. Ah, darab 13. Okay, kita genapkan lah 63K. Boleh kita genapkan je. Okay. Apa lagi? 4,800 darab dengan 15 tahun 72. Betul. Okay. So 4,800 darab dengan 23 tahun. Okay, 1,111K macam ni.
Okay. Okay, right now ini adalah total lah yang you perlukan untuk make sure ada stream of guaranteed income. Guna perkataan tu yang apa kan? Guna perkataan tu. Stream of guaranteed income. Stream tu maksudnya macam dia mengalir lah, dia kekal mengalir. Okay? Stream of guaranteed income untuk family you. Untuk anak-anak dia lah. Okay. So, sebelum tu, Pak An, sorry, saya tertinggal satu lagi. Kotak sini. Okay, ini ialah kita namakan ni apa ni, return okay, return sekejap. Ini kita namakan sorry, bukan return Pak An, sorry rate annual rate. Okay, annual rate persen lah. Okay. So, of course lah Pak Syafiq, bila tengok macam ni kan, 28K, 63K, 72K, 111K kan. Okay. Ini saya tak masukkan lagi dengan kos inflasi akan datang tau. Okay. Syafiq tahu tak pasal inflasi? Betul kan? Okay. Contoh paling mudah, dulu masa 2010, satu troli tu boleh muat RM50 tu boleh beli macam-macam. Sekarang ni tahun 2022 tak boleh lah beli macam tu. RM50 tu dalam 2-3 barang je kan. Jadi ini kita ambil kos inflasi pada masa akan datang. Jadi supaya isteri dan anak-anak, whatever happen, walaupun berlaku inflasi tapi masih lagi boleh dapat stream of guaranteed income. Okay, untuk make sure anak-anak dengan isteri terjagalah. Okay, ini kita letak 4%. Sebab dekat dunia ni memang 4% lah kita punya kita punya guarantee, kita punya inflasi. Okay, so right now tetap. Okay, so kita tengok sekarang, kita tengok pada buka kalkulator, kalkulator TVM. Betul. Betul. TVM ini dapat tak? Okay. Okay. So, present value tu letak 288K. Okay. Annual rate 4%, period 24 tahun. Okay. So, buat macam ni nampak tak? 288K kan? Okay, 288 tu letak negatif dulu letak negatif 288K. Ni untuk wah untuk wah dia. So, period 4 years and kena letak annual. Lepas tu kena letak beginning. Beginning. Okay. Lepas tu klik dekat FV, future value. Nampak tak Pak An? Betul. Okay, maksudnya Syafiq, you kena ada 738,000 pada masa akan datang. Untuk make sure whatever happen, berlaku inflasi ke dan sebagainya, 4% ke 5% ke inflasi, you kena sediakan 738,000 sekarang ni untuk your wife, untuk maintain dia punya stream of guaranteed income. Okay, so ini baru pertama kan. Okay, untuk anak yang kedua berapa? 63,000 kan. Tukarkan je 3K tu, tukar tahun periods tu 13 tahun. Lepas tu tekan FV berapa?
Okay, 105K. Anak kedua? 20K kan? Oh, 15 years. 15 years. 15 years 15 years. Angkat 30K. Okay, correct. Kan? So, anak yang ketiga? Okay, betul. Okay. Okay. So, ini new lah. Ni TSA. Total Sum Assured Total Sum Assured. Atas ni SA je Sum Assured. Okay. Kan? Yang ini ialah Total Sum Assured. So, berapa? Sorry. Ya. So, berapakah semua-semua ni? 38,000 tambah 105,000 untuk anak anak pertama, tambah 130,000 tambah 173,000. RM 1.246 juta. Betul tak? Okey. Jadi Syafiq, in order untuk make sure ada family you ada stream of guaranteed income, you kena sediakan sekarang ni 1.2 juta. Okey. Sekarang ni berapa banyak you punya cash yang ada 1.2 juta? Okay. So that's why kita jumpa hari ni lah untuk make sure ada guaranteed income. Okay. Okay. Syafiq, sekarang ni you dah nampak dah peluang kat mana? Dah nampak Jadi baru cerita pasal yang pertama tau. Which is your family income. Ya. Ini dah free. Okay. Belum lagi cerita pasal benda lain. Hutang dan you punya, okay, ini lebih kepada kalau berlaku kematian lah kan, ataupun lumpuh kekal, whichever come first lah kan. Satu lagi family, tadi family income contribution ni family lifestyle maintenance. Okay. Yang ni kita dah done dah. Yang pertama ni, which is yang kat sini. Ini yang pertama Kita belum settle lagi yang nombor dua ni. Okay. Which is you yourself. Tambah satu lagi kotak kat sini untuk you. You. You lah. Maksudnya kita beritahu kan. Okay. Dekat sini keperluan untuk you punya family kan. Tapi untuk make sure you punya lifestyle still lagi ongoing, untuk make sure yang you still lagi boleh belanja macam biasa kan, monthly basis, walaupun you tak boleh kerja, ini pun you kena take into consideration for yourself. Okay. Tambah satu lagi kat sini kan. Allah. Okay. Macam tu Mana lagi sini. Okay. I just nak tahulah, if let's say berlaku you tak boleh kerja, contoh kalau kena total permanent disability TPD, how much yang you perlukan, adakah macam sekarang ni you bagi pada you punya spouse RM1,000 sebulan, anak-anak you bagi RM400 sebulan, but for you yourself, untuk you belanja untuk diri you, berapa yang you rasa you nak spend if you tak boleh kerja lagi? Tak, jangan masuk lagi. Ini lifestyle sahaja. Katakan lifestyle you, kami RM8,000 kan sebulan. So I'm sure ada allocation yang you letak lah untuk for yourself kan. You ada satu amount yang you memang nak maintain, you nak belanja kan, apa semua kan. Mungkin daripada RM8,000 tu untuk you yourself you nak belanja RM1,000 ataupun RM2,000 contoh kan. RM1,000 kan. Okay. I suggest you tambah lagi 20%. Okay, sebab bila berlaku macam ni, berlaku perkara yang tak diduga,
contoh kalau berlaku stroke, permanent disability, you perlukan banyak, spend a lot, kan? That's why you, contoh I bagi contoh you you tak boleh kerja. Sebelum ni masa you bekerja, masa you sihat, you belanja RM1,000 sebulan untuk makan. Okay, untuk makan dan shopping. Tapi bila you dah tak sihat, ataupun na'udzubillah, bila dah sakit, keadaan sakit, of course, cost tu dia akan meningkat. Kan? So, I sarankan at least letak 20%. So, sebenarnya lebih. Tapi, kita letak 20%. Be reasonable lah. Okay? So, kalau RM1,000 darat dengan 20%, tambahan lagi apa? Kan? So, RM1,200. Kan? RM1,200 darat dengan 12, RM24,000 lah. Kan? Okay, RM24,000. So, sama juga ambil umur sampai retirement age 24 years lah. 24 years. Apa tadi? 12,000 tadi kan? 1,200, 4,000 kan? 4,000 darat dengan 34 kan? So 576. Betul tak? 576K. 576K. So kalau convertkan kepada inflation, berapa? 576K 23 tahun, 24 tahun. Okay, future value. Betul, 1.476 kan, juta kan? Okay, juta. So tambah lagi lah kat sini. 1 juta. Mil. So total 1246,000 tambah dengan 1 juta, 1246,000 tambah dengan 1 juta 496. So total would be 2 juta, 2,742,000. Okey. Tambah lagi 1 juta, Syafiq, ada tak banyak ni? 2 juta, 27 juta. You rasa, I'm sure lah you pun ada aset lain kan? Ada property, ada cash dan sebagainya. You rasa combine semua tu cukup tak 27 juta? Untuk simpan 2 juta ni pun banyak kan? Kalau nak simpan 2 juta ni, nak ada guarantee ataupun yang cash yang terjamin pun, kita nak usahakan tu pun lama, makan masa. Kan? Especially dengan keadaan sekarang lah. Kan, dengan keadaan sekarang ni. Okay. Jadi ini adalah total sum assured yang diperlukan, 2 juta. Okay, yang diperlukan untuk guaranteed. But I tell you Syafiq, bila I share dengan you this figure, jangan terkejut. Figure ni adalah figure yang sebenarnya biasa untuk you make sure ada family income continuation, ada family lifestyle maintenance. Okay, dan sebenarnya untuk wujudkan total sum assured ni, it's possible. Memang mungkin. Memang boleh sangat-sangat. Memang boleh sangat-sangat. That's why adanya instrumen wealth protection planning yang saya sebut tadi. Sebab ini ramai yang orang tak tahu. Kan? Orang tahu kena menyimpan, tapi sebenarnya kita ada instrumen macam ni yang boleh make sure berlaku apa-apa perkara yang tak diingini, yang tak dijangka, 2 juta ni memang dah ada. Memang ada cash kita bagi. Sebab yang paling penting adalah cash. Kan? Kalau berlaku apa-apa, property masa tu pun kita takut nanti. Kan? Takut tergadai. Tentang property tu pun tak ada nilai sebanyak 27 juta. Kan? So only you know yourself lah. Okay, ini bahagian dependent. Okay, so boleh dah screenshot lah. Dah screenshot Okay, alright. So ini yang pertama lah. Okay, sekarang kita pergi yang kedua. Syafiq, saya belum cerita lagi pasal debt. Ini baru untuk your dependent lah, dengan yourself. So, yang kedua,
Yang kedua. Ni kedua lah. Ha. So, memang dia akan tengok pada yang tinggi lah. Dia tak akan tengok dah 5 years, 10 years payment. Dia terus full term je. Katakan dia bayar sikit tapi dia punya sum covered tu besar kan. Itu lebih important lah. Okay, now kita pergi kepada debts pula. Hutang. Kalau hutang, okay, sama jugalah buat kotak macam ni. Okay. Tadi kan ada 3 jenis hutang kan? Sikit lah. 1, 2, 3. Satu. Macam ni lah. Okay. Pertama, buat apa benda lah. Hutang lah. Buat. Hutang. Yang kedua, how long. Which is berapa lama lagi balance lah. Balance. How long ni? Years lah ataupun bulan. Yang ketiga, how much. Balik. How much. RM. How long. Month atau years lah. Kita boleh ni lah. Then total sum covered. Okay. So yang pertama tadi ialah house. Yang kedua car. Yang ketiga personal loan. Okay Syafiq. Berapa lagi balance rumah ni? And I'm sure you ada MLTA apa semua kan? You ada MLTA tak? Ada MLTT tak? Tak ada? Kalau ada ke tak ada ke nanti kita bagi tahulah apa realiti lah kalau ada MLTA kan tak cukup apa semua lah. Katakan sini dia tak ada kan? Kita tak ada. Ini belum kira rumah kedua lah. Ni kalau dia rumah satu rumah sajalah. Okay, kalau you ada MLTT, which is good, memang tak ada isu. Apa kita boleh dismiss yang untuk house ni lah. Tapi ada kebanyakannya yang memang tak cukup lah dia punya tempoh perlindungan tu kan. Something happen berlaku you ada maksudnya rumah ni dia akan clear off lah. Okay, how much rumah you balance sekarang ni? Okay, sini 400k. So berapa tahun lagi nak habis bayar rumah ni? 5 tahun lagi sini. Okay. So basically kena kotak lagi 400,000 lah kan. Sekarang ni yang balance lagi 400,000 lah yang balance rumah untuk bayar 400,000. So 400k lah sini. Okay, clear off. Okay. Rumah macam mana? Kak. Okay. So berapa tahun lagi? 7 years. Okay. So 70k lah sini. Okay, personal loan you? Personal loan? Okay. So ini tak adalah yang untuk how long ni okay. How long, okay, berapa tahun lagi nak habis? 5 tahun lagi. Okay, so 115 lah sini. Okay. So total sum covered you? RM470, 570, 580, 585, betul tak? 585k. Okay, 585k. Okay. You can tambah lagi 585k dalam you punya sum assured. Okay, tadi 27 kan? Tadi masa dependent you kena make sure untuk ada family income
family income continuation dengan family lifestyle maintenance tu you kena ada 27 juta. Tambah lagi 585,000 ni untuk settlekan you punya debts. Okay. You pernah imagine tak? Udah aku macam ni, apa-apa dekat you rasa dekat mana nak lansaikan dulu? Antara tiga hutang ni. Betul. Ni yang pertama lah. Dapat je duit tu, wife you akan settlekan yang pertama dulu. Sebab apa? Sebab apa personal loan yang pertama? Sebab interest tinggi. Kan? Bila dah clearkan 119,000, ada lagi balance 400 lebih. Betul tak? Kan? Jadi, your wife boleh pilih sama ada nak clear off the hutang. Okay, yang nombor dua, yang ini yang pertama lah, which is personal loan. Yang kedua, boleh lansaikan yang rumah, kereta ataupun rumah. Kan? Dan sebenarnya, you, if let's say kalau dapat je duit total 585,000 ni, your wife boleh clear off yang ni lah. Maksudnya memang tak ada apa-apa hutang untuk personal loan. But dia ada tu ni, boleh pilih sama ada nak buat monthly basis macam biasa atau dia boleh clear off kan dua-dua ni. Okay, I tell you what, kalau wife you decided untuk bayar monthly basis, masukkan kedua-dua sum covered ni, which is 470,000 ni, ke dalam return yang akan mendatangkan 4% every year. Kan? Tambah lagi. Kan? Masuk dalam ASB ke, tabung haji ke kan? Jadi, berapa yang you bayar kat sini every month? Contoh kat sini kan, K70K ni you bayar katakan RM900. Kan? RM RM100. Yang rumah you bayar sebelum ni you bayar RM1,500. Kan? Jadi total lebih kurang RM2,400. Kan? So RM2,400 ni adalah monthly basis. Kan? So RM2,400 dia punya hutang untuk dululah car dengan house lah. So darat dengan 12, RM2,400 darat 12. RM24,000 lah 800. RM4,400 yang you kena bayar every year. Okay. Dan you ada 470K yang dah masuk dekat dalam ASB. Okay, saban tahun, every year, 470,000 ni, okay, 470,000 tolak dengan 28,800. So ada balance lagi 440,000. Okay, balance lagi 400, nama. Balance dia RM 440,200. Ni balance lah balance. And then, you masukkan dekat dalam tabung haji ataupun ASB. Berapa, okay. Silap. Sorry. Totalkan saya siap. Tadi totalkan saya siap. Maksud saya siap. Maksudnya, 470,000 ni, cuba buat. Betul. 470K darat 0.04. You're right, betul. 0.04. 14,800 kan? Tak cukup lah. Okay, katakan macam tu lah. Katakan dia punya monthly tu macam kurang sikit kan? You can use this, dia punya return tu untuk you bayar kereta dengan rumah. At the same time, you masih ada lagi 400,000 dalam account. Dia berkurang lah. Dia tak berkurang. Jadi that's why bila dapat je banyak ni, saya akan suggest macam tu lah dekat your wife. Okay, settle lah dekat sini. Jadi yang tadi yang awal-awal tadi tu, dependent pun still dapat juga macam biasa, continuation. Tapi yang ini another extra for your wife and family. Okay, jadi tenanglah, peace of mind. Okay, so ini dekat bahagian debts. Okay, kata ni Betul.
0.04 ataupun 0.05 ke kan. Tapi okey lah 0.04 tu dah okey dah. Yang penting dia ada cash yang banyak. Cash reserve yang banyak di tangan. Kan? And then, okay. Last but not least, kita pergi kepada yang ketiga lah. Which is dreams. Dreams. Okay, sama juga buat kotak macam ni. Okay. Tadi apa dreamnya? Tengok balik kat sini lah. Tengok balik kat sini tadi. Oh tak ni. Tak screenshot tadi. Tak apalah. Tengok kat sini balik. Travel abroad. Retirement, child education, haji umrah. Kan? Okay, pertama kat sini buat. Okay. Ataupun dreams lah. Apa dreams dia? Pertama tadi travel around the world lah. Travel around the world. Okay. Dan yang kedua financial freedom. Yang ketiga child education. Yang keenam adalah apa? Haji umrah kan? Haj atau umrah. Okay. Yang kedua ni tadi ialah when. When ni maksudnya when to achieve. Bila nak capai. Okay. Then how much. Bawah ni total sum assured. Okay. Travel kan? Kalau travel, you punya dream tu nak travel berapa kerap? Adakah 2 tahun sekali ke? Adakah macam Hakimi Yaman ke? Tiba 4 kali ni, itu dream lah. Ada yang tak 5 tahun sekali ke kan? Okay. Katakan nak pergi Europe kan? Katakan nak pergi Europe saja. Kalau pergi Europe saja, memang tu saja dia punya impian. Berapa kerap nak pergi and bila nak capai? Okay, kat sini lah. Every 3 years. Okay. So anggaran berapa? How much? Semua sekali lah, maksudnya semua trip tu berapa anggaran? 20,000? Sure not. 20,000. Sikit tu. Tapi katakan kalau dia pun macam no idea kan, aku cakap lah, sekarang ni sekali pergi dah kena ada 10 kali 15,000. Itu baru 14 hari. Kan? Kalau you nak pergi kerat every 3 years, memang lebih lah sebenarnya. So katakan you pergi every 3 years, sekarang ni umur you 36. Kan? So 30 tolak 36, 24 tahun lah. So 24 bahagi 3. So 8 tahun, 8 kali lah. Kan? So 8 kali trip sebelum you menjangkau 60 tahun, 8 darab dengan katakan satu trip tu 10,000 kan. 10,000. So 80,000 lah sini. Yang paling rendah lah 80,000. Macam tu. Lebih reasonable sikit. 80k. Okay. So ini pun sama lah. Kalau 80k, bawah ni pun sama juga. Sebab dia tak ada sum assured lah. Sini tak ada. Okay, sebab apa? Sebab kita nak protection kan. 80k ni ketika you ketika kita sihat lah kan. Bila dah TPD ataupun kalau dah berlaku kematian, kita boleh still laksanakan travel ni, tak boleh lah. Tak masukkan. Kita tak masukkan dalam sum covered. Okay. So kita inilah ada something yang kita boleh kawal, something kita tak boleh kawal dalam hidup kita kan. So benda ni
But you dah share you punya dream. Okay, yang kedua ialah financial freedom. Okay, financial freedom ni you nak capai masa bila? Sementara lah. So, maksudnya lagi 24 years lah. Okay, so another 24 years lah. Okay, you nak capai financial freedom ni, berapa yang you nak sebenarnya di tangan you? 1 juta, 2 juta? It is your dreams lah. You nak berapa? 1 juta Ini 1 juta. Okay. Memandangkan ini ialah you punya financial freedom, kan? Financial freedom part. So ini 1 million. Kita letak kat sini some cover juga 1 million. Okay. Sebab apa? Sebab whatever happen to you or your family, you still nak juga 1 juta ni ada kat tangan you. Kan? Sebab this is your dream. Kan? Ni ada 1 juta. Masa umur 60 tahun nanti ataupun umur 60, you kena ada 1 juta juga. Sebab you nak financial freedom. Kan? Okay. Ini dreams you. Yang ketiga, child education. Okay, child education you, child education untuk anak lah. Kan basically. Okay, you ada 3 orang anak dekat sini. Okay. How much you nak achieve untuk you nak capai impian untuk anak-anak you punya education ni masa bila? Masa mata-mata kan? Okay, so you ada 3 orang anak. Kita buat roughly lah. Yang paling tua tadi, yang sulung tadi tu dalam 13 tahun. Umur dia sekarang 10 tahun. So lagi 11 tahun lagi 13 tahun lah. Kita letak nak lagi bagus kita buat macam ni lah. Macam ni. Okay. Yang pertama tadi berapa? Dia punya ni 11 kan lagi 13 umur 13, so lagi 12 tahun lah. 12 tahun. Yang ni lagi 15 tahun. Ni lagi 23 tahun. Lagi 23 tahun. Buat macam ni lah. Lagi ni kan. Ini untuk dia punya education. Okay. So, berapa you nak you nak wujudkan education fund untuk anak-anak you ni, untuk yang first. So far you nampak kan anak sulung you ni boleh pergi ke arah mana, dia punya tendensi tu ke arah mana. Mungkin dia ni orang arts ke, dia orang sains ke. Apa impian you terhadap anak you yang anak you pertama ni? Mungkin anak you pernah baca cakap kan, papa nak study overseas ke, ataupun nak study law ke kan. School lah. Okay. You pun tengok tak berapa art school sekarang ni kat luar? 100,000 total Okay. 100k. Okay. Yang ini I tak masukkan lagi dia punya inflation education education pun ada juga inflasi, tapi tak 100,000 dulu. So sebenarnya you pun tahu akan jadi lagi banyak lah, you pun tahu kan. And then baik, okay. Untuk anak nombor 2 ni macam mana? Okay. Berapa you rasa? 4 tahun pengajian, 5 tahun pengajian. Okay. So anak yang paling bongsu ni, yang umur 2 tahun ni? Tak dapat lagi kan? Okay. So kita pergi KIV lah kat sini. Tapi you must do something kat sini. So dekat sini saya 170k lah. Okay. So haji umrah, you nak pergi bila? Bila you nak capai haji untuk umrah ni? Umur 55. So maksudnya lagi 21 tahun lah. Sorry, 21 tahun pula. 36, 55 tolak 36? 19 lah, 19. Kan? So 19 years to go lah. Okay. So how much yang you perlukan untuk pergi haji atau umrah ni? Dream you. 50k Okay, kita bagi 50k lah sini. So total sum covered would be 1,175,000. Sorry. 170,000 tambah 50k.
juta. Eh, 1.2 juta. Betul tak kan? Okey. Okay. So untuk dream you 1.2 juta, manakala untuk your yeah. Untuk dream ni 1.2 juta. Okey. Tambah dah 1.2 juta 122,000. Okey. Tambah dengan 585, tambah dengan 2,742,000. So total sum covered yang you perlu kesediakan sekarang ni adalah sebanyak 4.5 juta Pak kan? 45 juta Syafiq. 45 juta. Okey. Alright, 45 juta Okey, ini adalah yang diperlukan lah. Okey, tadi okey, kalau haji tadi tu, if let's say kalau something happen berlaku dekat you, your family still can use that money untuk selesaikan you punya badal haji. Betul tak? Tak masukkan dekat dalam sum covered sini. Jadi dekat sini pun boleh gunakan badal haji you. Kan, dengan duit apa, tak perlu nak guna duit wife, tak perlu nak guna duit sanak saudara ataupun siapa-siapa. Sum covered you dah sediakan dah untuk you untuk your waris ataupun isteri you untuk gunakan duit ni sebagai badal haji. Kalau badal haji setakat 10,000 je, 40,000 tu buatlah apa-apa, tak kisah. This is apa kita tengok ni lah. Saya tak letak travel ni sebagai sum covered sebab memang tak capai lah, sebab tak you yalah, kalau dah sakit kan, dah macam tu. Tapi ada juga orang yang dalam apa kat atas wheelchair still boleh berjalan juga, sebab tapi bila berjalan tu dia berjalan dengan VVIP lah, maksudnya dia kena naik jet peribadi kan. Dia kena naik yang semua all friendly OKU punya trip macam tu. Possible tambah juga kat sini because this is your dream kan, this is your dream Syafiq. So meaning that Syafiq, no matter what happen to you, apa yang berlaku dekat hidup you, you still boleh laksanakan you punya, you still boleh achieve you punya dream. Termasuk tengok anak-anak you membesar dengan ada education fund yang cukup. Okay? Dan termasuk juga yang you ada dream untuk capai financial freedom, which is 1 million. Kan? So mungkin you nak buat apa-apa lah dengan financial freedom ni, you nak buat apa-apa pun terpulang. Okay. So bila saya buat macam ni, Syafiq nampak tak Syafiq punya keperluan sekarang? Okay. So lebih kurang 45 juta yang diperlukan lah, yang perlu disediakan. Okay. So, ya. Saya tengok nota, takut lupa. So, what's next? Kat sini. Eh. Okay, what's next? Buat macam ni. Jadi kita nak summarizekan lah, nak ringkas. Syafiq needs sum assured. Okay. Ini daripada death lah, death. Dan ni TPD. Ini CI, ketika illness. Okay. So yang pertama, ingin buat kotak ni sebenarnya. Tak apa, I buat ni dulu I buat. PMT. PMT ni stands for PMT. PMT
Lepas tu N ni apa tadi? Ni periods. Okay. Lepas tu I, investment return, dan present value. Okay. Sebab macam ni kan. So macam sekarang ni Syafiq pun dah nampak needs kan? Needs. Okay. Tapi tak apa. Tadi nampak macam 45 juta kan? Okay. Mungkin something yang Syafiq perlukan, yang rasa memang ini betul-betul memang figure yang betul lah, yang betul-betul you nak lah. Okay. Alright. Tadi kan 45 juta. Okay. Now kita lihat kepada keperluan dari segi maintenance lifestyle, family lifestyle maintenance, dan juga family income continuation. Yang pertama tadi dululah. Yang pertama, kita dah sortkan untuk debts dengan dreams kan. Yang 25 juta tu kita tengok betul tak you perlukan 25 juta untuk your dependents. Boleh maksudnya dia pertama tadi lah. Kita nak terus summarize kan. Okay. Maksudnya di kedua, di ketiga tu kita dah settle. Ini kita nak terus summarize untuk yang pertama, dependence tadi. Okay. Bila berlaku, kata berlaku kematian, how much yang Syafiq rasa nak peruntukkan untuk isteri dan anak-anak? Berapa persen daripada income tu setahun tu? Contoh sekarang ni Syafiq punya income adalah sebanyak RM 8,000K, 8K per month. Setahun 80, pasal 96K lah. 96K per year. Okay. Bila berlaku kematian, nak make sure ada bayar dekat isteri dan anak-anak, nak nilai yang sama ataupun lebih lagi ketika meninggal dunia? Apa you punya perancangan? Nak bagi 100% ke? Ataupun nak bagi 120% ke daripada jumlah ni? How much you nak bagi? Yang sama 120K lah sini. Okay, maksudnya, 96K lah. 96K. Kat sini 96K. Okay. Alright. So, 96K, Syafiq sekarang umur 36, lagi 24 lah. 24 tahun lah. 24 years. Period ni period. Okay. So, ini kita tak masukkan lagi dengan inflation rate. Berapa persen? Okay, cuba kira. Maksudnya, bila berlaku kematian, nak dapatkan terus duit tu pada ketika itu. Jadi, jumlah dia adalah 200, Ban? Apa lain pula dia punya figure ni?
Oh, okey, baru faham. Okey, faham. Okey. Jadi yang PMT period IRBB ni kan ada kat dalam kalkulator financial calculator. Ini kan 96K kan. Dia punya payment dia nakkan 100% lah kan. Maksudnya dia nak make sure isteri dia dapat 100% ataupun family members dia dapat 100%. 96K lah setahun. Okay. Lagi 34 years untuk bersara, letak dekat yang period tu, 34 years. Lepas tu investment return 4%. Okay. Kalau tanpa 4%, maksudnya nak dapatkan terus kalau kita tak ada apa-apa nak dapat jumlah yang ni lah raw lah, jumlah yang raw. Pak letak 96K tu dekat bahagian payment. Tak apa, tak apa. 96K. Lepas tu letak 4%, period 20 years. Lepas tu klik dekat PV, present value. Okay, maksudnya 1,304,000 kan? Okay, 1,304,000, 1.3 juta lah kat sini 1.3 juta. Okay. Ini kalau kita ambil kira yang ni lah, kalau apa, no inflation lah. No inflation kan? Okay. Sekejap sorry. Ini kalau sorry. Ya. Yeah. Okay. Okey lah, betul tu. Dia macam ni. Di sini Pak macam ni. Okay. Kalau tak letak 4%, maksudnya dia dapat 1.3 juta sahaja, seperti mana yang which is yang kiraan biasa lah, 96,000 darab dengan 24 years. Maksudnya, okay, dia dapat total 96K 96K darab dengan 24 years, kan? Betul. So, sempurna darab dengan 24 years. Jadi ini adalah kalau tanpa inflation. Tanpa inflation lah. Which is RM 2 juta, 2.3 juta. Okay. Okay. Tapi kalau berlaku inflation, dia akan jadi lagi rendah lah. Kan? Okay. Kalau 4%, dia akan jadi, kalau with inflation, 1.3 juta. Kan? 1.3 juta. Okay. Jadi untuk make sure continuous punya source of income tu, kita kena readykan yang lebih banyak lah, kan? Yang lebih banyak. Okay. Which is 2.3 juta lah. Sekejap. Aku akan balik. 120. Okay. 4%. 20 tahun. Present value 1.6 juta. Betul lah. Okay. Maksudnya ni adalah, oh Allah. Okay. Ni. Inilah figure dia sebenarnya. 2.3 juta. Okay. 2.3 juta. Okay. Ini kalau keadaan yang pertama lah. Keadaan yang death. Kalau TPD, berapa persen nak make sure ada continuous ataupun lifestyle maintenance untuk you dan juga family? How much yang you nak? Adakah you nak perlukan 100%? Ataupun yang lebihkan sikit, 120%? Daripada okay. Nanti Okay, so 96,000 tambah lagi 20%. So total 115,200. So 24 years macam biasa. Lepas tu kalau kita ambil yang raw sahaja, kalau ada inflation lah. Tapi kalau tak ada inflation, 115,200 darabkan 24 tahun. Maksudnya you kena ada 2 juta lah sini. 2.76 juta lah.
Okay. So ini kalau with inflation dia rendah lagi lah. Kan kalau with inflation 115,000, 115,000 dekat bahagian payment 200, 2.3 juta. Eh, 115,000 bukan macam ni lah. 119,200, okay. Present value ialah 2 juta, 2 juta, 2.3 juta betul tak? 2.3 eh? Ke silap? Betul. Lepas tu 24, ya Allah, 20 years pula. Betul lah, betul lah. 2.7 million kan? Kalau ada inflation rate akan datang, dia jadi lain lah lagi. 1.7 juta kat sini. Maksudnya nilai 20 juta tu bersamaan dengan 1.7 juta je. Kan? That's why kita kena secure yang inilah, secure yang ini. Okay. And then, untuk CI, ketika illness ni bukan TPD, could be jatuh ada TPD jugalah. CI ni Pak Abang cerita lah macam ni. Okay, CI ni usually memang saya sarankan juga masukkan dalam, adakan some cover untuk critical illness ni. Contoh kalau kena heart attack, kidney failure ataupun kena stroke, mana-mana 43 jenis CI yang kita ada sekarang ni, kalau berlaku apa-apa dekat you, kita you rasa berapa yang you perlukan daripada jumlah total income yang you perlu, yang you peroleh sekarang ni. Kalau dia macam blur-blur kan, tak sure. Okay, sebenarnya it's between 5 ke 10 tahun income. Okay, so okay, 5 ke 10 tahun. So yang CI ni pula, how much yang you perlukan kalau berlaku, okay, sebab apa 5 ke 10 tahun? Okay, share sikit lah. Jangka hayat untuk orang yang berlaku CI ni sebenarnya ada 5 tahun, ada 10 tahun ataupun ada yang less than that. Untuk pengetahuan Syafiq, 10 tahun tu ialah untuk kes yang kidney failure, penyakit buah pinggang. Jadi untuk penyakit buah pinggang ni dia ada jangka hayat tu 10 tahun. Lama sikit lah. Okay, kalau yang biasa cancer, yang di existing condition ni, yang ada apa, selain daripada kidney failure ni, survival period tu 5 tahun. Lebih tu memang kerja Allah Ta'ala lah, memang rezeki lah. Okay, you rasa you perlukan berapa kalau kena CI ni dalam setahun? Adakah more than 120% ataupun macam mana? 100%. Okay, 100% lah. Okay, so kat sini 100% lah. Allah. Okay, which is 96K lah sini. Okay. Berapa tahun? Tak 10 years. Boleh Okay. Ataupun 5 tahun ke, kan pulang lah. Okay, so present value dia 96K payment, bagian payment. Sebab dah dapat terus kan? 96K. 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 10 years. Period 10 years. Okay, period 10 years. PV berapa? 160,000 lah. 160K. Okay. Jadi kalau inflation terjadi 400,000 sini lah. Okay, ini kalau selepas 5 tahun duit RM90,000 dia akan berkurang lah. Jadi you dah secure siap banyak ni. Okay. So tengok dekat sini 2.3 juta, 2.3 juta dengan 2.7 juta. Okay, ini sum covered untuk ini death dengan TPD ada berbeza sikit, dan yang ini 960,000. Okay. So inilah sebenarnya keperluan you yang you perlu sediakan. 2.3 juta, total almost 4 juta, 5 juta untuk death and TPD dan 960,000 untuk CI. Lepas tu bila dah buat macam ni kan, dah buat macam ni, okay, so dia lebih kurang lah macam apa kita share tadi, lebih kurang kan. Maksudnya you perlukan sekian-sekian, yang awal tadi you perlukan, kata dependence you 2 juta lebih, 2.5 juta kan. Okay, kalau ikut macam ni, apa yang you nak, sebenarnya it's more than that, lebih sebenarnya daripada tu kan.
Okay. So dia sebenarnya Pak An boleh pilih lah sama ada nak ambil yang macam ni punya style, kan, cara yang macam ni ataupun yang tadi tu. Ada dua version lah. Kalau macam ni, kita lebih tara lah, maksudnya kita lebih breakdown. Yang tadi tu kita buat macam ni kan. Tadi tu kita buat macam ni. Dependent macam ni, one by one. Kan? Tu lagi nampak lah. Lagi nampak dia punya keperluan dia. Kan berapa lama, apa semua kan. Masukkan 4%. Tu lagi banyak, banyak lah 20 juta. Yang tadi tu up to 5 juta. Sebab kita minta dia yang tentukan apa yang dia nak. Yang ni kita buat roughly sekadar kira-kira. Kita rasa mungkin 27 juta tu adalah keperluan dia based on apa yang dia bagi sekarang ni dekat isi dan anak-anak dia. Tapi lepas kita tanya lagi sekali, okay, kita buat summary siap-siap lah. Okay, you rasa berapa you nak tinggalkan daripada 100% income you ni, nanti akan berapa persen dekat family untuk continuous life, kan? Jadi bila dia ambil yang macam ni, bila dia ambil yang option yang pertama ni kan, ini dah dikira sekali dengan dia punya hutang dan sebagainya. Bukan sekadar dia yang pertama lah. Maksudnya termasuklah dengan dia punya debts ke, maksudnya bukan yang di pertama saja, di kedua sekali. Di kedua. Yalah, sebab dia kan ada total ni kan. Jadi walaupun dia dah meninggal dunia ataupun walaupun dia sakit ataupun TPD, wife ni still boleh dapat income macam biasa and still boleh bayar hutang macam biasa. Nampak tak? Dia dah lamsam saksiat lah di kedua. Cuma untuk dream je tak ada. Dream tak ada, di ketiga tak ada. Sebab ini memang tak termasuk dalam dream tu. Okay. So boleh pilih lah nak yang macam mana, berapa persen daripada jumlah tu. Itu yang namakan sebagai tu sebagai apa, family income continuation tu, family lah maintenance tu. So dekat sini kan Pak nampak kan, yang pertama ni death, kedua TBD. Kita kan dalam produk kita kan dia either one, which first. So boleh ambil lah, nak ambil yang paling tinggi ke yang paling rendah, pulang lah. So bila buka dekat sum covered kan, bila buka quotation, okay, sekarang ni kita buat quotation. Tahu tak, you nak secure 3 million, 4 million ni, how much how much sebenarnya you kena carum ataupun you kena nyumbang. Buatlah siap. Okay, sekejap. Okay, terus buka macam ni lah. Yang lagi bagus terus dah save siap-siap lah dia punya nama semua kan. Untuk tapi 19, umur dia 36 katakan macam ni kan. Okay. Macam ni. Okay. Horizon. Katakan dia bayar monthly lah Ni letaklah equity plus 50% dan limit 50%. Okay. Lepas tu tadi, kalau dia pilih yang pertama tadi, yang ini, ialah 20 juta kan. Tak kat sini, 20 juta. Okay. Katakan ni boleh pilih lah sebab dia umur dia 36. Kita buat tu sampai retirement age dia kan, sampai umur 60. So dia boleh pilih lah 70 atau 57. Katakan 57. So 30 years kan. Okay. Lepas tu kasih protector RM960,000. 8 years. Kan? Tu berapa, cuba kira berapa. RM24 sebulan. Macam tu. Okay. Boleh? Boleh? Boleh. Cakap ni nanti, bila you upgrade, harga cost of insurance ketika itu tak sama dengan sekarang. Kan? So, katakan kalau umur you sekarang 36, you nak ambil masa umur 37 kan, lepas tahun,
So cost of insurance 2.7 million that time. Katakan you ambil start dengan 1 million kan, ataupun you start dengan 2 million kan. Okay, mungkin bila kita tunjuk macam ni, Pak kita tunjuk ni lah, okay, you rasa 2.7 million ni dengan monthly contribution banyak ni worth it tak untuk you? Tanya balik kan. You rasa sebab ini this is 2.7 million ni adalah guaranteed stream of guaranteed income untuk for your family dan for you yourself kan. You ada CI, you ada ni lah, ada coverage, sum coverage yang tinggi kan. So you rasa RM1,024 ni adalah satu amount yang reasonable tak untuk you carum every month ataupun every year? Dia cakap nak, banyak RM1,024 ni, katakan banyak kan. I cuba, dia tak akan nampak yang ni tau. Dia akan tanya ni, Pak An, boleh tak from 2.7 million tu, macam you cakap, yang ni memang guaranteed income kan, maksudnya stream income sampai umur I 60. Okay, untuk make sure ada income. Boleh tak I start dengan 2 million dulu? Dia tak sebut budget berapa. Dia tak akan sebut yang tu tau. Dia akan sebut, okay, boleh tak kurangkan berapa? Kalau kurangkan berapa, maksudnya dia dah tahu dah dia punya par ni kat mana, needs kat mana. Jadi pun okey lah. Okay, kalau you rasa nak kurangkan lagi you punya needs, jangan sebut ni tau, jangan sebut monthly ni. Kalau you rasa nak kurangkan lagi you punya needs, okay, berapa you nak kurangkan? Katakan kan. Okay. 2 juta kan. Okay. Okay, 2 juta. Yang ni katakan 500,000. Dia nak kurangkan juga kan. Dia tak ada masalah. So ni 676. 676 sebulan. So okey tak? You dah ada 2 juta 250,000. You rasa okey tak dengan amount banyak ni? Kan? So ada tak dia cerita pasal cash value ke? Tak ada kan? Sebab dia dah nampak dah dia punya keperluan tu kat mana. Kan? Kalau kita tengok kita ni cash value dia ni kan negatif kan, tahun ke-20 ni tak ada kan, zero kan. So kita naikkanlah sikit, naikkan mungkin 690 ke. Jangan bagi sampai ada tolak negatif, nanti dia punya financial tu tak tercapai lah, dia punya financial needs tu tak tercapai lah untuk ada guaranteed source of income. Masih lagi, so kita tambah naik lagi mungkin 700. Macam itulah proses dia. Dia dah ada apa-apa polisi? Okay. Kalau dia pernah ada, nanti kena ni lah, sebab dia kalau no medical limit untuk sum covered yang dibenarkan tu, kalau lebih daripada berapa juta tu dia kena buat medical check up. So kalau rasanya 2 juta kot, tapi Warisan Plus tak sure ada kita, nanti bagi tahu ada kita tidak. Tapi tak apa, fokus kat sum covered dulu. Whatever happen lepas tu, katakan kalau macam dia ni dengan 2 juta kan, cakap dengan Man, aku dah close ni 2 juta. Ada apa-apa ni tak macam no medical limit ke? Takut nanti kan bila 2 juta, dia nak 2 juta, dia kata kena buat medical check up. So kita nak elakkan macam tu, nak elakkan daripada buat medical check up. Jadi kita buat lesser than that lah. Contoh macam 1.5 juta ke kan. Bila satu polisi lagi tu, kita buat satu lagi polisi, masa tu kena underwrite. Dia kena buat questionnaire, kena buat medical check up. Masa second polisi tu lah. Sebab dia dah tahu dah dia punya needs berapa. Contohlah kalau needs 5 juta kan. Medical limit dia 25 juta, start dengan 2.5 million dulu. Lepas tu, bila dah submit, dah captured, hantar lagi satu lagi 2.5 million, mana second polisi lah. Nanti dia akan trigger lah, sistem akan trigger. Oh, apa boleh tengok, dia dah ada tambah yang baru ni, dia akan jadi 5 juta. So, kita akan keluarkan questionnaire. Questionnaire tu tak apalah, buat tahun tu juga. Kan, at least ada masa untuk buat check up. Tapi yang first case tadi dah captured dah. Dah settle. Kita dah bound dia lah, maksudnya kita ikat dia. Macam tu. Boleh? So that dia punya needs tu memang tercapai lah. Kan? Sebab ada orang ada 4-5 polisi, tapi berapa je sum covered dia? Sum covered dia mungkin lebih tapi tak cukup. So macam tu. So buat macam ni lah. Kalau dia kata bet sana 70 ke, lain pula harga dia kan. Okay.
Macam Izzah tu dia dah start dah, dia buat dengan seorang dentist lah. Bukan dentist. Siapa tah? Income dia 7,000. 7,000 sebulan, ada dua bini. Ada dua bini. Tapi yang first policy ni dia nak buat untuk first wife dia dulu. Nanti yang dia kira 1 juta tu hibah. Tapi memang banyak lah needs dia, bukan 1 juta je, berlebih. Sebab, tapi nampak tak? Minimum coverage yang Izzah letak 1 million. So dah tak ada dah 300,000, 500,000 tak ada dah. Kan? So the idea is lagi tinggi sum covered, lagi tinggi lah dia punya premium dia. So jangan ada fokus pasal dia payment. Betul. Orang nampak needs tu. So kalau bayangkan kalau dia nak ni kan, dia kata dia nak give up. Memang rugilah 1 million dia. Rugilah 2 million dia. Kan siapa suruh apa tak payah kan? Dia akan sepatutnya orang akan tambah lagi. Bukan give up, orang akan tambah lagi polisi, tambah lagi sum covered. Macam tu. So bila you take care of the sum covered, the rest akan take care by itself. Macam tu lah. Okay tak faham? Okay tak Pak An? Simple tak presentation ni? Simple kan? So buat kotak-kotak gitu, tapi itulah sebab tadi kurang smooth sebab apa banyak-banyak rujuk-rujuk, apa nak confirmkan dengan apa persen-persen tu, apa semua tu. Tapi macam tu lah lebih kurang. Okay. So boleh guna yang 3D tu. 3D tu lah, D pertama dependent, D kedua debts, D ketiga dreams. Lepas tu boleh pecah-pecahkan lagi. Ataupun ambil yang paling simple, yang pertama tu lah, yang apa pertama pula, yang kedua tu, konsep kedua tu. Berapa persen dia nak tinggalkan untuk family dia, ataupun untuk diri dia. Dia nak tinggalkan 120% ke, 100% ke, dia punya tu sampai umur 60 lah, retirement age. Macam tu lah. Sebab tu orang umur-umur yang 50-an, 60-an kan, sum covered tu dia tak banyak dah. Sebab dia punya keperluan tu dah makin berkurang. Dia punya needs tu mungkin debts. Debt pun kita tak banyak dah. Satu lagi dreams lah. Untuk orang yang umur 50-60 ni dreams, semua kepada dreams. Sebab tu orang yang ambil warisan plus, especially orang yang 50-an, dreams dia adalah untuk memberi sedekah kan. Itu pun kita masukkan dalam kita sum covered. So umur 30-an ni memang perfect lah, kita santakkan terus 3 million, 4 million, 5 million macam tu. Nampak lah pattern kan. Kalau umur 20-an lagi lah kan, kalau dia baru kahwin ke apa kan, tu lagi banyak. Tapi nampak tak dia punya sum covered tu sebenarnya paling rendah 1 juta kita kena letak. Jangan letak less than that. Kan? Kan? Betul? Okey lah Pak An, rasanya tu saja. Dah clear kan? So all the best lah, all the best untuk presentation. Esok ke? Bukan. Apa? Lusa. Lusa lah, lusa. Okay lah, all the best. All the best insyaAllah. Close ni insyaAllah close. Nanti kalau kalau ada masa kan, buat lagi satu lagi role play. Buat depan cermin lah. So supaya lagi smooth lah. Tapi rasanya okey je kan. Boleh buat lah step by step. Ataupun ikut acuan pula. Ikutkan acuan Pak An punya style lah. Macam tu. Okay. Alright. Itu je. Okay. All the best. Right. Assalamualaikum.